مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وأولاده وأهل بيته وذرياته أجمعين وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والأولياء والصالحين خصوصا إلى روح الشيخ المصنف الحاج عبد الله الجنبوي رحمه الله تعالى وإلى روح الشيخ المصنف شيخ داود بن عبد الله الفطاني وإلى أرواح مشايخه وإلى من تسب إليهم أجمعين على نية أن الله يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وبركاتهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتزكية والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sama-sama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Dengan taufik dan inayah daripada Allah, dapat sekali lagi kita berjumpa, dapat sekali lagi kita sama-sama menggunakan masa kita di hampir-hampir tengah malam ni untuk menghabiskannya kepada ilmu-ilmu agama. Alhamdulillah, atas nikmat taufik ini dapat kita sambungkan lagi pengajian kita, kitab Pati Munyatin Musalli, Pati Munyatun Musalli ataupun isi kandungan yang terdapat daripada kitab Munyatun Musalli yang dikarang oleh Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani, kemudian diambil isi dan pati daripada oleh Syekh Haji Abdullah Al-Jambuwi rahimahullahu ta'ala, untuk memudahkan kepada kita orang-orang yang baru belajar ilmu agama, sehingga tidak penatkan fikiran kita untuk memahami cakapan yang susah dan sukar yang disebut oleh Syekh Daud Al-Fatani. Maka alhamdulillah masih lagi kita pada muka yang ke-10
berkaitan dengan sembahyang batin, yakni sembahyang yang mempunyai hakikat dalaman. Maknanya sembahyang dalam hati. Apa maksud? Yakni hati kita ketika kita solat, ketika kita sembahyang, kita ada sifat khusyuk dan kita ada sifat hudur, hadir hati kita. Kita ada sifat kamalul ikhlas, kesempurnaan ikhlas kita, dan beberapa sifat lagi yang disebutkan oleh musannif rahimahullahu taala. Maka kesemuanya itu dimaksudkan dengan sembahyang batin, yakni sembahyang dalaman, sembahyang yang mempunyai kelakuan hati. Maka situlah yang sangat kita kena amati, kerana hati itu, kata musannif, merupakan suatu tempat yang ditilik oleh Allah, dengan makna tempat itulah Allah Subhanahu wa taala memberi ganjaran kepada kita. Maka kalau tidak ada sembahyang hati ini atau sembahyang batin ini, maka sembahyang kita kalau ada rupa zahir saja tetap sah, tetapi tidak diperkenan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan yang akan dibalaskan pada hari akhirat nanti. Maka amat-amatilah kita untuk menjaga solat batin ini. Maka itu yang dimaksudkan dengan solat batin, solat dalaman. Ini solat hati, sembahyang hati. Maka kata musannif, ada pun perkataan nukir, wajib sembahyang batin jua, tidak wajib sembahyang zahir, maka mereka itu kafir. Wal-iyazabillahi min zalik. Kata dia, ada pun perkataan nukir. Apa nukir? Yakni satu kumpulan yang sesat. Perkataan kumpulan yang sesat, maksudnya yang menyimpang daripada jalanan-jalanan al-sunnah, jalanan-jalanan yang diperpegang oleh ulama madhab 4. Kata perkataan mereka yang menyimpang, mereka kata bagaimana? Dia kata wajib sembahyang batin jua. Ini kebiasaannya berlaku kepada mereka yang semata-mata menuju kepada hakikat, menuju kepada tarekat tanpa berdasar dengan syariat Muhammadiyah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka ini berkata wajib sembahyang batil jua. Apa makna sembahyang batin jua? Tulis itu sembahyang batin, yakni sembahyang dengan secara ingatkan hati akan kelakuan sembahyang dan ingatkan Allah jua. Tu dia kata. Dia kata kita semaya ni ada juga ni ajaran-ajaran yang berlaku masa dulu, sekarang ni wallahu alam lah. Ada ke tidak, ada ke lagi belum ada, masih ada ke sudah habis. Tetapi dulu ni ada ajaran-ajaran semacam ni. Lagu mana kadang-kadang kita nampak dia duduk diam gitu, dia duduk diam. Tu kita kata, kita tegur dia, kita cakap dengan dia, tak jawab. Dia tak cakap dengan kita. 5 minit selepas pergi, barulah dia mula bercakap dengan kita. Bila kita tanya dia, mu dah buat apa? Sebab apa mu tak cakap dengan aku? Oh, dia kata, mu ni start lagi. Saat ni tu aku duk semaya. Mu duk tegar apa aku duk semaya tu. Tu ada satu kumpulan, orang panggil semaya batin. Dia kata wajib sembatang batin jua. Apa makna jua? Tidak wajib sembahyang zahir. Tidak wajib sembahyang zahir. Tak wajib sembahyang zahir. Apa makna? Ini tidak wajib sembahyang anggota. Sembahyang anggota badan ni. Kerana apa? Tulis itu kepada tidak wajib tu kita tulis. Yang kerana sembahyang zahir itu ialah kulit saja. Sedangkan tempat pandang Allah itu
ialah hati. Maka apabila sudah sampai oleh hamba kepada peringkat hampir dengan Allah, maka tidak wajib lagi sembahyang zahid. Yang jadi kulit ini hanya wajib sembahyang batin jua. Itu wal-iyazabillahi min zalik. Allahu Akbar. Ada juga fikiran yang menyimpang semacam ini. Kalau dibuka taufik dan hidayah oleh Allah kepada mereka untuk fikir sikit saja. Fikir sikit je. Macam mana fikir? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takkan seafdal-afdal makhluk Allah dan sehampir-hampir makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Adakah Nabi mencontohi sembahyang dalaman semacam itu? Ada satu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang zahir dalam saja. Zahir tidak sembahyang, ada ke tak? Tidak ada. Itulah nak rakyat kata apabila seorang Allah Ta'ala menyesatkan ni, mereka tidak nampak dah kebenaran. Maka kita kata Allah SWT, maka mereka kata wajib sembahyang batin jua, tidak wajib sembahyang zahir. Oh, mustahil kita jawab, adapun perkataan itu, maka mereka itu perkataan nukir tu, kumpulan yang menyimpang tadi tu, kafir, mereka itu kafir, wal-iyazabillahi min zalik, dihukumkan kufur, murtad, kafir, wal-iyazabillahi min zalik. Sebab apa boleh kata kafir kepada mereka? Ini ilat kepada kafir. Ini ilat, ini alasan orang panggil. Kerana apa boleh kata kafir? Kerana mengingkar. Kerana mengingkarkan. Kerana mengingkarkan, jadi menafi, menolakkan oleh mereka itu, mengingkar oleh mereka, mereka mengingkar, menolak. Ingkar apa? Yang, jadi perkara yang mujma' alaihi. Apa mujma' alaihi? Yani yang diijma' ulama' atasnya. Yang diijma' ulama' atasnya. Apa maksud dengan yang mujma' alaihi? Tulis itu, iaitu sembahyang 5 waktu yang difardu oleh Allah ini wajib kita kerjakan dengan ijma' ulama'. Maka barang siapa mengingkarkan perkara yang sudah diijma'kan oleh ulama' atasnya, maka jadi kafir. Wal-iyazabillahi min zalik. Solat ni salah satu. Begitu juga puasa pada bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman, Allah Taala perintah ke atas kamu berpuasa pada bulan Ramadan. Kemudian apabila Allah Taala sebut begitu, para ulama mengijma'kan, membuat sepakatikan bahawasanya puasa Ramadan itu wajib. Ini untuk menunjuk bahawasanya ayat itu tidak dinasakkan, tidak dihapuskan, tidak diangkatkan hukum, tetap dihukumkan wajibnya. Maka dengan sebab mereka ijma', tiba-tiba kita pergi nafi, kita pergi engkar, kita mengata bahawa puasa Ramadan tak wajib. Tak wajib.
ataupun tak wajib atas aku. Tu pun wajib atas kamu je, tak wajib atas aku. Tu pun dikatakan engkarkan ijma'. Begitulah minum arak. Semua ijma' ulama' mengijma'kan dan bersepakatikan bahawa minum arak itu adalah haram hukumnya berdasar dengan ayat Quran. Apa dia? Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitani fajtanibuh. Allah Ta'ala larang kita jauh daripada arak. Maka minum arak itu perkara yang diijma'kan atas haramnya. Tiba-tiba kita kata, bagi aku arak tak haram. Ataupun, bagi kumpulan kami arak tak haram. Haram di atas satu kumpulan je, kami tak haram. Maka jadi kafir kerana dikatakan menafikan ijma'. Ataupun zina, kami boleh zina, mereka tu tak boleh. Kami sudah sampai kepada darajat yang tertinggi. Kami sudah sampai kepada peringkat yang berdamping diri dengan Allah SWT. Maka gugurlah segala kewajipan dan benda haram di atas diri kami. Segala hukum taklif. Yang 5, digugur daripada kami. Maka berzina itu harus bagi kami. Itu semuanya dikatakan kita mengingkarkan ijma' ulama'. Maka hukumnya kafir wal iyazabillah min zalik. Wa mislu hadha man nafa li mujma'i aw istabahaka zina fantasma'i. Dalam Jawharah sebut. Maka mereka yang menafikan perkara yang ulama sudah ijma', maka orang itu jatuh kafir wal iyazabillah min zalik. Sebab tu hati-hatikan kita. Apa saja pegangan, apa saja tingkah laku, gerak-geri kita dan segala amalan kita harian mesti berpandu dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukur dengan syariat dulu, adakah dibenar oleh syariat, adakah diharus oleh syariat, adakah dilarang oleh syariat. Kita syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, apabila diharuskan, dibolehkan buat, apabila tak dilarangkan, maka kita tinggal. Itu cara kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi mereka ini tiba-tiba mereka menafi, mengingkarkan yang mujma' alai, yang diijma' ulama atasnya. Maka musannif kata ijma' ulama, yakni selorong, senapak, sejalan oleh para ulama, sepakati para ulama sepakat bahawa perkara itu wajib ke atau haram ke, masalah contohnya. Maka jadi kafir wal iyazabillahi min zalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jagakan hati kita, jagakan amalan kita berdasar di atas syariat Nabi, atas lorong, di atas lorong dan jalan yang lurus, yang betul dengan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Jaga baik-baik tu. Jaga baik-baik. Ada juga semacam tu. Duk semaya batin. Semaya seorang duk dia. Duk apa ni? Semaya. Allahu Akbar. Semaya apa? Semaya batin. So semaya batin. Tu dia. Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian kata dia pada muka sebelah, dan tahu kita, yakni dan telah faham kita. Tahu kita di sini dengan mana? Dan kita faham daripada huraian yang tersebut. Kita tahu dan kita fahamlah daripada huraian yang tersebut tadi, bahwasanya apanya? Sembahyang zahir, sembahyang luaran, sembahyang sembahyang di luar. Apa sembahyang zahir? Yakni mengirja rukun dan syarat ila akhirih. Kita kata sembahyang zahir yakni mengirja rukun, syarat. Kita duk rokok, kita sujud, kita i'tidal, kita rokok, kita tasyahud wa hakaza. Tu maka sembahyang zahir tu ialah khabar tu, bahagian badan dan anggota. Sembahyang zahir itu ialah bahagian. Apa maksud bahagian? Yang ni habuan bagi badan. Sembahyang zahir itu habuan bagi badan.
Tu dan anggota badan ni yakni zahir badan. Tu maksud itu. Bagian jadi habuan bagi badan, habuan bagi zahir badan kita dan anggota atau pada badan. Maknanya habuan bagi anggota luaran kita. Sembahyang zahir ni habuan belakang kita, habuan lutut kita, habuan tangan kita. Bila kita angkat takbir, Allahu Akbar, tu sembahyang kita yang zahir. Maka habuan kaki, tangan kita, bacaan itu habuan mulut kita. Bila kita rakaat, habuan lutut kita, kita sujud, habuan dahi kita. Wahakaza, segala itu dikatakan habuan dan bahagian bagi badan dan anggota. Tu dikatakan bagian bagi badan. Bagian itu untuk ni bersangkut kepada bagian. Jadi ialah bagian badan. Bagian badan untuk bekerja menyembahkan Tuhan. Nak bekerja menyembah Tuhan. Tu. Apa maksud? Maksudnya yakni sembahyang zahir itu ialah tugas bagi anggota luar untuk menyembah Allah. Itu maksudnya untuk menyembah Allah. Maka sembahyang zahir ni maknanya tugas bagi anggota luar ni untuk sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Dahi kita dapat bersujud dengan Allah, kaki kita, lutut kita dan segala anggota luar kita dapat bekerja sama untuk menyembahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu dikatakan habuan dan bahagian bagi sembahyang zahir. Dan sembahyang batin. Ini atap kepada sembahyang zahir. Dan sembahyang batin, yakni sembahyang dalaman. Apa maksud sembahyang batin? Yakni ada khusyuk dan hadir hati dan hina hati ila akhiri. 3 perkara tu pun cukup lah. Kita sebut tu dulu. Dan khusyuk dan hadir hati dan hinakan diri. Tu semua tu dikatakan sembahyang batin. Kita ada perasaan khusyuk, sempurna ikhlas, tazallun, tafahum, tadabbur, semua tu dikatakan sembahyang batin. Maka kata musannif, sembahyang batin itu ialah khabar tu. Ialah bagian hati. Ialah habuan bagi hati. Itu habuan hati dalam. Tu habuan hati. Habuan bagi hati untuk bekerja menyembah Tuhan juga. Untuk bekerja sembah Tuhanlah juga. Apa juga? Semacam anggota zahir. Semacam anggota zahir itulah juga. Allahu Akbar. Kesimpulannya, sembahyang zahir itu tugas bagi anggota luar. Dan sembahyang batin itu tugas bagi anggota dalam, yakni hati. Itu kesimpulannya. Masya Allah. Sebab itulah musannaf kita kata sebelum pada ini, sesiapa yang sembahyang ada luaran saja, tidak ada dalaman, maka sembahyang ia itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mestilah kita usaha untuk mendapatkan, memakaikan sembahyang kita tu dengan 2 rupa ini, rupa zahir dan rupa batin. Semoga Allah Ta'ala menjadikan sembahyang kita semua ini khasyi'in. Maksudnya orang yang khasyi'in, al-hadirin al-qalb, hadirin al-qulub. InsyaAllah kita semua tu ditaufik dan dikurniakan oleh Allah SWT. Ya kena usaha. Ya kena usaha benda ni, dia kena melatih. Ya kena melatih. Tak mesti, bukan kata buat malam ni jadi semua, jadi selalu malam ni. Dah, dia tak akan jadi. Ya kan usaha melatih sikit demi sikit untuk mengingatkan diri kita, untuk mulaikan khusyuk kita. Banyak perkara. InsyaAllah lah kita akan beransur-ansur belajar. Kita akan beransur-ansur untuk mengajikan perkara tersebut. Kemudian kata musannaf rahimahullahu ta'ala pada muka sebelah tu lagi, tak ada khusyuk, tawadhu, mewajibkan seksa. Wal-iyazubillahi min zalik. Tak ada khusyuk, yakni dalam sembahyang. Tawadhu dan tawadhu. Tawadhu ni makna atop lah tu.
tak ada khusyuk dan tawaduk, yakni dalam sembahyang. Tak ada ketiadaan khusyuk dan tawaduk itu mewajibkan, yakni menyebabkan dapat siksa di akhirat. Dapat siksa di akhirat. Itu kalau kita tak khusyuk akan mewajibkan siksa juga. Ya Allah, kenapa ni? Tu sebab gapo boleh kata mewajibkan siksa? Mewajibkan siksa. Cuba kita tengok. Kata musannaf rahimahullahu taala, wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid darain, amin. Katanya, kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Ghazali Hujjatul Islam, Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala. Ini telah maklumlah, seorang tokoh ulama dalam mazhab kita Syafi'i yang dapat menguasai beberapa ilmu, sama ada ilmu syariat dan ilmu hakikat. Beliau dah yang mencapai dua maqam syariat dan hakikat. Akhirnya beliau diangkatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi ulama yang agung dalam ilmu, dalam agama, dalam mazhab kita Syafi'i. Maka kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, maksud dengan kata di sini yakni dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dalam kitab Ihya Ulumuddin kita kena sebut. Maka Imam Ghazali ada sebut, ini musannaf kita nakalkan maksud daripada perkataan Imam Ghazali yang sebut dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ini kitab yang maklum dalam mazhab kita. Kitab yang besar dan penuh dengan maksud. Dan juga kitab yang sangat berbudilah. Kita semua umat Nabi Muhammad ni, khususnya dalam mazhab kita Syafi'i ni, sangat terlekat hutang budi kepada Imam Ghazali. Yang beliau mengarangkan kitab Ihya Ulumuddin untuk kita semua, dapat menjadi panduan untuk hidup harian kita. Maka kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, kata Imam, maksudnya beliau ni tidak sebutlah cakap pehok bahasa Arab tu. Beliau hanya nakal maksud saja. Maksud atau mafhum dia. Maksud kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, Imam Ghazali ada menyebutkan, dibandingkan orang sembahyang dengan kaifiat sembahyang zahir jua, dibanding, diumpama, diserupa orang yang sembahyang, dibanding, dibuat perumpamaan orang yang sembahyang tu dengan kaifiat, dengan cara sembahyang zahir jua. Apa makna jua? Tulis itu pada jua, yakni kerja rukun syarat sahaja. Dalam hati tidak khusyuk. Mana gitu? Dalam hati tidak khusyuk. Kerja rukun syarat je. Tu di luar rokok, Masya Allah. Sah rokok dia. Di Fatihah dia lagi. Sah, di takbir dia cukup syarat. 12 syarat pada takbir. Allahu Akbar, cukup lengkap syarat takbir. 12 syarat tu cukup. Teka baca Fatihah pun cukup syarat bacaan. Ketika rokok pun cukup syarat rokok. Ketika i'tidal sujud pun cukup semua syarat-syarat yang sembahyang zahir. Cukup belaka. Tapi sembahyang zahir jugalah bermakna ini tafsir maksud sembahyang zahir juga. Sembahyang zahir juga bermaksud mensempurnakan syarat, rukun, sunat juga. Mensempurnakan syarat, jadi mencukupkan syarat. Cukup syarat, rukun dan rukun. Cukup syarat dan rukun. Syarat cukup, rukun cukup. Rukun sembahyang 13 cukup. Syarat sembahyang 9. Syarat sah sembahyang 9 cukup. Rukun sembahyang cukup. Sunat
atau kepada syarat. Sempurnakan sunat-sunat, sunat habaat cukup, sunat hayah cukup, bahkan baki je banyak. Tu sempurna syarat rukun sunat jua saja. Apa maksud jua? Ni tafsir. Dan yang ni pada had, dan tu dikatakan dan wawul had. Dan yang ni pada had, sedangkan lalai orang itu daripada sembahyang batin. Apa maksud lalai? Yang ini tidak amakti orang itu daripada sembahyang batin, sembahyang dalaman. Sembahyang dalam ni tak ada. Tu tak ada. Wal iyazubillahi min zalik. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Tu dia. Ni kita ni lebih lagi lah dunia akhir zaman ni. Dunia yang kita sama-sama merebut-rebut untuk mendapatkan harta benda dunia. Sehingga kita tidak sempat untuk beribadat kepada Allah Ta'ala dengan cara sempurna. Jangan kata semaya sunat, semaya wajib kita pun buat begitu-begitu je. Buat begitu-begitu saja. Apa begitu-begitu saja? Maknanya semaya dengan cara zahir-zahir je. Dalam hati kita ramai yang tidak ada kekhusyukan dalam semaya. Semaya, orang panggil semaya celup-celup. Semaya celup-celup, semaya kulit-kulit gitu je. Tidak amakti dengan semaya dalam yang dicontohi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan segala para al-a'immah sahabah radhiyallahu taala anhum dan segala salafus soleh radhiyallahu taala anhum. Kita tak amati, kita tak kaji cara hidup mereka. Tak kaji cara hidup mereka. Mereka semaya lagu mana? Siapa kepada burung mari bertengak di atas kepala, tak khabar-khabar tu semaya lagu mana? Kita tak sedar. Kita semaya lagu mana? Mereka semaya lagu mana sehingga anak mereka duk bising, duk sibuk bising-bising, mereka murih. Marah kepada anak. Jangan bising. Kalau nak bising nanti ayah semaya dulu. Barulah bisinglah. Allah, gitu lalu. Bisinglah. Nak bosan, nak kecek, nak buah lah. Nanti ayah semaya dulu. Kita sebalik kita ni, oi ayah nak semaya ni. Senyap sikit. Nak buah, nak bising, nanti ayah sudah semaya dulu. Tu kita. Tapi mereka dah. Mereka ada lagi akan datang sebut. Tu. Lagi akan datang sebut. Mereka dah. Allahu Akbar. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Kita ni jauh. Kena usahalah. Ini Imam Ghazali buat perbandingan. Dan lalai pada hal lalai. Tidak peduli. Tidak amakti. Daripada sembahyang batin. Sembahyang dalaman. Apa makna? Lalai bermakna. Ini tafsir kepada lafaz lalai. Lalai daripada sembahyang batin. Bermakna maksudnya tak ada khusyuk. Tak ada khusyuk. Tidak tetap hati. Tawadhu, rendah hati. Yakni dalam sembahyang. Tidak ada khusyuk. Tidak ada tawadhu. Sebenarnya tawadhu ni ia ada tawadhu'an ni pun sifat yang akan hasil ketika rokok tu banyak. Khusyuk ni sifat ni semua mesti ada kekhusyukan. Tapi sifat khusyuk ni akan zahir dengan cara besar dalam ketika sujud. Sifat tawadhu' mesti ada sekalian sembahyang kita penuh dengan tawaduk. Tetapi sifat tawaduk akan nyata dengan besar-besar ketika kita rokok. Wahakazat hikmah-hikmah dalam sembahyang. Kita kena ada. Lalai. Jadi tak ada khusyuk tawaduk. Lain daripada kedua. Lain daripada keduanya. Apa lain tu? Daripada tazallun tafahum wahakaza katakanlah. Tak ada, Masya Allah. Tak ada usaha. Nak faham. Ya Allah, Ya Rabbi. Setengah orang ni nak belajar bahasa Inggeris untuk nak menego. Belajar bahasa Cina untuk buat hubungan. Untuk buat orang panggil
komunikasi dengan orang-orang luar untuk menega tu menega ni. Belajar bahasa Inggeris, Masya Allah. Bahasa Inggeris, kelima tu kelima ni usaha nak hafal, usaha nak ingat. Belajar bahasa Arab untuk menega untuk tu bentuk ni. Tetapi lupa untuk nak belajar maksud-maksud dalam sembahyang yang mana kita akan gunakan dia untuk bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala dan munajat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam sembahyang. Kerana kita tak kaji, ya Allah. Taksirnya kita bermudah-mudah dengan Tuhan. Mudah-mudah sangat. Padahal kalau kita belajar sungguh, siapa sehari itu sudah. Sehari itu pun, satu hari pun cukup dah dapat mengerti maksud-maksud tadabbur makna. Ni baca saja, apatah lagi tak ingat di mula. Tidak usaha nak baca di mula lagi. Allahu Akbar. Bila takbir, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Cukuplah dia dah. Hasil dah tu, pahala iftitah. Oh, kira kau hasil je. Tak kira kau afdan. Tak kira kau lebih baik. Tak kira kau lebih banyak pahala. Tak kira di situ. Tak kira di situ. Kira di situ ya. Kira nak hasil je. Padahal banyak lagi warid daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan doa iftitah. Wajjatu wajhi lilladzi khalaqahu aw wajjatu wajhi lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Apa makna wa bidzalika? Umirtu, apa makna? Apa makna wa ana minal muslimin? Kita tak tadabbur, tidak tafahum akan ma'ani dalam bacaan. Hak tu sunat. Apatah lagi ada warid yang lain Nabi lagi mengajarkan. Beberapa warid lagi Nabi baca, Allahumma apa dia, ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Macam-macam lah warid. Kita usaha nak ngapa hak tu. Ya moga kita nak berkecek dengan Tuhan. Kita nak munajat dengan Tuhan. Kita duk kecek dengan dia. Bukan duk kecek seorang tu. Duk kebir dalam bilik seorang pun bukan kecek seorang. Kita duk berbisik dengan Allah. Maka ketika tu patut kita kena faham, tafahum ma'ani al-qiraah kita tu. Kita kena faham mulai. Allah, habis masa untuk bahasa Inggeris bertahun, berbulan-bulan untuk nak faham, untuk nak boleh cakap dia. Tetapi tak dapat nak habiskan 1 jam ataupun 1 hari untuk memahamkan ma'ani ayatillah, ma'ani qira'ah fi solah. Tidak. Allahu Akbar. Maka mereka ni, musannaf kata, orang yang sembahyang yang dengan kaifiat sembahyang zahir jua ni, padahal dalam hati itu tidak ada kekhusyukan dalam solat. Dibanding seperti ni orang panggil takluk kepada dibanding. Seperti ni adalah bergantung dengan lafaz dibanding atas tu. Kalau nak baca faham, kena bersangkut klik. Sangkut balik ke atas. Dibandingkan orang yang sembahyang dengan kaifiat sembahyang zahir jua, dibanding seperti, dibandingkan, dibuat bandingan seperti seorang hadiah, seorang yang hadiah beri hadiah kepada raja besar, raja negeri, raja negara, raja negeri, raja besar. Orang panggil Malik Azim. Dalam Ihya sebut ila Malikil Azimin, maknanya dalam kepada raja yang besar, raja agung. Raja agung. Tu raja besar. Kita hadiah. Tu Masya Allah. Sebenarnya kita diizinkan untuk masuk ke dalam istana raja tu pun satu untungan dah bagi kita. Kebiasaannya raja tak akan izin orang yang sebarang orang, orang biasa, untuk dapat masuk dalam istana. Orang yang diizinkan untuk masuk dalam istana raja adalah orang yang istimewa di sisi raja. Begitu juga orang yang diizinkan oleh Allah untuk dapat masuk dalam sembahyang dalam masjid,
yang merupakan istana bagi Allah, istana yang diciptakan, yang diperintahkan untuk membinakan dalam permukaan bumi ini. Orang yang diizinkan untuk masuk masjid pun bukan orang biasa. Orang yang diizinkan untuk berdiri atas sejadah tu pun bukan orang biasa. Maka semuanya dikatakan orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila dijemput ke dalam istana, tiba-tiba dia pergi hadiah kepada raja itu. Hadiah apa? Hadiah kepada raja besar, satu perempuan. Hadiah akan seorang perempuan. Raja ni kebiasaan lah. Dia ni kalau kita hadiah perempuan. Orang dulu ni nah. Ya macam tu lah. Kadang-kadang hadiah anak dia, hadiah untuk Nabi anak dia dapat masuk dalam istana juga, menjadi isteri raja, menjadi gundik-gundik bagi raja, wahakaza. Maka kita pun hadiah kepada raja seorang perempuan. Ini Imam Ghazali buat bandingan. Perempuan ni perempuan yang sangat molek rupanya, yang sangat elok rupanya, yang sangat cantik rupanya rupa perempuan. Perempuan yang elok. Perempuan yang kita kata yangok lah. Tu. Bukan perempuan yang muka biasa-biasa lah. Masya Allah. Buka mata. Tu dia. Buka. Masuk dalam kain. Allah ke raja. Raja buka tengok. Masya Allah. Sangat eloknya. Sangat eloknya. Nama apa ni? Nama Maryam masalan. Nama Maryam. Masya Allah. Terima kasih kepada kau yang hadiahkan perempuan ni kepadaku. Oh, sebab apa ni? Dia dah tidur ke ni? Masih tidur lagi ke? Tak bangun lagi ke? Dak tuan. Dak tuanku. Tetapi mati. Tak ada roh baginya, bagi perempuan tu. Wahai tuanku, Maryam ini sudah meninggalkan dunia. Dia mati dah. Tak ada roh baginya, bagi perempuan tu. Allahu Akbar. Apa keadaan raja ketika tu? Cuba kita bayangkan. Cuba kita bayangkan. Cuba kita perasan tengok. Cuba kita fikir tengok. Raja ketika tu nak jadi gano kalau kita hadiah. Bersenda-senda nampak mu ni. Bersenda-senda nak buat main-main ni. Pelekeh ke aku mu ni. Gitu lalu. Tengok-tengok. Musa Nekat tak buat kesimpulan lagi. Tapi tidak ada roh baginya. Tidak ada nyawa baginya. Perempuan yang sudah mati dah. Allah. Berbedaklah putih comel. Eloklah rupa dia. Tetapi tidak ada roh. Jadi manyat dah. Tu macam itulah juga. Semaya hak zahir elok. Tapi di dalam tu tidak ada roh. Tidak ada kekosyokannya. Dan dibandingkan orang tidak sempurna sembahyang zahir. Dibanding diumpamakan akan orang yang tidak sembahyang, tidak sempurna. Tidak sempurna, tidak cukup sembahyang zahir. Tidak sempurna sembahyang zahir. Tidak sempurna sembahyang sebelah luar. Sembahyang luar. Apa makna tidak sempurna? Bermakna, ini tafsirkan maksud tidak sempurna. Tidak sempurna sembahyang zahir bermakna, bermaksud tidak sempurna, jadi tidak cukup. Tidak cukup. Dan tidak elok, tidak cantik, rukun dan sunat-sunat. Tu dia. Tu maksudnya. Ya kena asing sikit tu. Yakni maksud sikit kita asing kat tepi. Tidak sempurna dan tidak elok. Yakni tidak sempurna rukun dan syarat. Dan tidak elok sunat-sunat. Awak begitu. Tak asing tepi sikit. Yakni tidak sempurna rukun dan syarat-syarat. Dan tidak elok sunat-sunat. Tu. Hak sunat ni pun buat begitu-begitu je. Buat begitu-begitu je. Tu. Tak sempurna semaya zahir.
tidak sempurna dan tidak elok rukun dan syarat dan sunat-sunat. Kenapa musannaf tidak kata kenapa musannaf tidak kata dibanding orang yang tidak sempurna sembahyang zahid jua? Kenapa tidak ada lafaz jua? Kenapa tak semacam hak dulu? Kenapa? Kerana apabila orang itu tidak sempurna yang zahid, dengan sendiri yang batin itu pun turut tidak sempurna. Maksudnya gitu. Tapi musannaf nak membanding kepada kita satu persatu ya. Dibanding orang tidak sempurna sembahyang zahir, bermakna tidak sempurna, tidak cukup dan tidak elok, tidak cantik, tidak comel. Tidak comel rukun dan sunat-sunat. Kata dia dibanding seperti seorang hadiah kepada raja besar juga. Seperti ini takluk sangkut kepada dibanding. Dibanding seperti seorang kita ni masuk dalam istana raja. Hadiah kepada raja besar. Hadiah apa? Hadiah akan satu perempuan. Ambil satu perempuan hadiah kepada raja. Wahai tuanku, ini hadiah daripada Patik. Patik hadiah kepada tuanku sekian perempuan yang sangat elok rupanya. Raja. Tu satu perempuan. Tu hadiah. Tetapi Allah, bila raja buka tengok di manakah perempuan itu? Nama apa? Nama Maryam, tuan. Tuanku nama Maryam. Mana dia? Ni tuan, dalam kain ni. Bila buka tengok, tetapi tak ada kepala. La ilaha illallah. Kepala tak ada. Kaki jadi dan kaki. Tak ada kaki. Tangan jadi dan tangan. Tak ada tangan. Masya Allah. Kepala tak ada. Kepala tak ada. Apa kepala tak ada? Ini isyarat kepada rukun. Rukun-rukun tu supaya kepala dah. Tu dia. Kaki, tangan. Ni sunat ab'ad. Tak seelok. Tak ada kaki, tangan. Tak ada sunat ab'ad. Tu surah ab'ad tak elok. Tak ada kepala, kaki, tangan dan dua mata telinganya. Telinga perempuan. Dua mata pun tak ada. Telinga pun tak apa. Dua mata dan dua telinga lah maknanya. Dua mata dan dua telinganya. Dua telinga bagi perempuan tu. Tak ada belakang. Mata tak ada, telinga tak ada. Tangan tak ada. Kepala tak ada. Sebenarnya kepala, bila tak ada kepala tu, dua mata telinga tak ada lah juga sebenarnya. Tapi musannaf kata, nak nampak kata, huduhlah orang perempuan tu. Huduhlah orang perempuan tu. Ya, dia tak rupa lagu tu. Cuba kita bayangkan keadaan dalam istana ketika tu. Seorang ni bawa datang perempuan untuk hadiah kepada raja. Perempuan itu cantik rupa di luarnya, tetapi roh tidak ada, manyat. Seorang lagi hadiah kepada raja juga. Orang yang tak ada kepala, tak ada kaki, mata tak ada. Dua orang ni. Maka musannaf berkata, maka apalah ini masih dalam perkataan Imam Ghazali lagi ni. Masih dalam perkataan Imam Ghazali lagi. Kata Imam Ghazali, cuba banding tengok. Maka apalah balasan raja ini? Apakah balasan raja? Apakah balasan bagi raja itu? Balasan kepada dua orang itu. Dua orang itu. Jadi dua orang yang hadiah. Dua orang yang hadiah dua perempuan itu. Dua orang yang hadiah dua perempuan itu. Dua orang tadi. Seorang ni hadiah kepada raja, perempuan yang tidak ada roh. Comel rupa luar jangok. Molek jangok. Tapi lek dalam tak ada roh. Seorang lagi hadiah kepada raja. Oh, Masya Allah. Kepala tak ada. Kaki tak ada. Jari tak ada. Wahakaza. Wahakaza. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apakah balasan raja kepada dua orang itu? Dia tanya kepada kita. Apakah balasan bagi raja? Cuba kamu jawab.
Cuba kamu jawab. Apakah balasan bagi raja besar? Balasan kepada ini terhadap kepada dua orang itu tadi. Apa hukuman dia? Apakah balasannya? Apakah hukuman? Apakah tindak balas raja kepada dua orang itu? Cuba jawab. Apa? Oh, tentu dibalas. Tentu dihukumkan dan dibalaskan, ditindakkan akan siksa. Akan siksa, dibalaskan akan siksa. Siksa jadi siksa kepada dua orang itu. Kepada dua orang itu. Tentu raja akan balas dengan siksa. Dibalas dengan serta-merta. La ilaha illallah. Dengan ni takluk kepada dibalas. Dibalas siksa dengan serta-merta. Dengan selalu dah. Dengan serta-merta. Dengan secara serentak. Secepatnya. Serta-merta ni orang panggil selalu. Dengan selalu. Pakai mati lalu dah. Apa mung buat main-main dengan aku ni? Aku izin untuk masuk istana pun satu anugerahku kepadamu dah. Buat main-main lagi kepada aku. Pak bunuh. Mung pun sepatutnya juga. Pak bunuh. Allah. Itu balasan. Akan diizinkan dengan serta-merta. Itu orang panggil diseksakan dengan serta-merta. Maka kita ni, Allahu Akbar. Allah Ta'ala izinkan kita untuk dapat duduk atas jadah. Atas jadah ni makna Tuhan izin masuk istana dah ni. Masuk mahligai dia, masuk istana dia dah. Kita diizinkan untuk duduk atas jadah. Tiba-tiba kita tidak ada khusyuk pula dalam semaya. Semaya gitu-gitu je, rokok, tidak gitu-gitu, lepas-lepas gitu je. Apa kebalasan raja kepada kita? Allahu Akbar. Tu dia tak kerak tekak. Dia Allah Ta'ala tak kerak tekak kita tekak atas sejadah tu pun mujur besar. Rahmat dia pula situ. Limpah kurnia dia. Ia amat mengetahui dan dia amat mengampuni. Tu Masya Allah. Dalam keadaan itu kasih sayang dia kepada hamba, dia masih lagi taruh. Taruh lagi. Tapi cuba kita bayangkan balasan di akhirat nanti apa. Lebih lagi, orang menghadiahkan sembayangnya kepada Tuhan, raja sekalian raja. Tu lebih lagi. Lebih lagi, orang menghadiahkan sembayangnya kepada Tuhan raja sekalian raja dengan tidak sempurna sembayang zahir atau sempurna sembayang zahir tetapi sembayang batinnya tidak sempurna. Maka lebih lagi Tuhan membalas di atas mereka itu, iaitu mewajibkan siksa. Wal iyazabillahi min zalik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim. 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 Ya Allah, ya Allah. Semaya kita, Allah Akbar. Hari-hari kita cek tengok Allah. Cuca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah 3 kali pun tak boleh kata. Astaghfirullah 3 kali untuk minta ampun. Ya Allah, minta ampunkan kepadamu. Ya Allah, semayaku saat ni penuh dengan tidak khusyuk. Ya Allah, renung untuk fikir semaya dia. Tu benda. Allahu Akbar. Patutlah harap bantuan daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata, wasta'inu bis sabri was salah. Hendak kamu minta tolongkan Tuhan. Minta tolonglah Tuhan apa pekerjaan kamu pun. Kesusahan kerja tak ada, duit tak ada, segala benda tu ada bala tu bala ni. Allah Ta'ala suruh kita minta dengan kita sabar dan semaya. Wasta'inu bis sabri was salah. Hendak kamu minta tolongkan Allah pada segala pekerjaan yang kamu kehendaki daripada pekerjaan dunia dan akhirat. Mintalah bis sabri dengan cara sabar dan juga kita semaya. Semaya dapat selesai masalah. Dapat selesai masalah. Masalah kemiskinan kita semaya dapat selesai.
Masalah, segala masalah dari rumah tangga kita semaya dapat selesai. Allah Ta'ala janji semaya dapat selesaikan. Minta dengan Tuhan. Tetapi kita angkat tangan. Allah gamakkan kita nak angkat tangan minta tolong. Semaya kita pun tak sepenuh. Semaya kita tu tak cukup. Masya Allah. Gamak lagi. Tu ya Allah, ya Rabbi. Allahu Akbar. Masya Allah. Cuba kita kira tengok dah. Pakat fikir, pakat renung tengok. Pakat renung fikir tengok. Adakah patut layak kita? Wasta'inu bis sabri was salah. Allah Ta'ala kata, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Semaya ni berat. Orang semaya seorang-seorang ni berat rasanya. Illa 'alal khashi'in. Malaikat atas orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk tak rasa berat. Kita rasa berat. Sebab tu kita cepat-cepat nak bersudah tu. Allahu Akbar. Allah sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Sebab apa? Sebab kita rasa berat. Kita nak melepaskan dengan cepat-cepat mungkin semaya. Jangan duduk atas belakang kita. Kita rasa berat. Nak melepaskan dengan secara secepat mungkin. Kenapa kita kira lagu tu? Kerana kita rasa berat. Kita tidak ada khusyuk dalam sembahyang kita. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Orang yang khusyuk je yang akan rasa ringan je sembahyang. Tidak ada keberatan bagi mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan orang yang khusyuk saja, orang yang daimun, orang tu tak akan bersifat gelugesah hati. Cuba tengok. Dalam sembahyang ni ada segala rahsia-rahsia Allah Subhanahu Wa Taala dan nikmat yang Allah Ta'ala akan bagi kepada kita. Yang penting kita amati kepada raja bagi sekalian raja ini. Amati kan. Jangan hadiah ikut dia. Yang hadiah ikut saya. Ni hadiah ikut dia. Allahu Akbar. Masya Allah. Tu. Lebih lagi. Musa ni kata. Tentu akan dapat seksa. Lebih lagi. Lebih lagi. Yakni lebih lagi dapat seksa. Lebih lagi dapat seksa. Orang menghadiah. Orang yang menghadiahkan sembahyangnya, sembahyang orang tu. Menghadiah kepada Tuhan. Tulis pada menghadiah. Bukan hadiah sungguh. Bukan hadiah sungguh. Yakni orang yang sembahyang. Yang berserupa dengan rupa khidmat dan hadiah kepada raja. Bukan hadiah sungguh. Allah Ta'ala tidak berhajat apa-apa kepada kita. Bahkan dia takdir kita solat itu pun limpah kurniaan dia. Dia pewajibkan kita solat sebenarnya pada kembali kepada diri kita sendiri. Ia tidak tuntut apa-apa daripada kita. Dia tidak ada gharad dan tujuan pada segala pekerjaan dan perbuatan dia. Kita sudah maklum dalam usuluddin, dalam pegangan kita. Maka lebih lagi orang yang menghadiahkan sembahyangnya, sembahyang orang tu, hadiah kepada Tuhan. Kita takbir Allahu Akbar. Duk baca Fatihah tu. Ibarat kata kita duk hadiah semaya ke Tuhan. Hadiah khongfan kepada Allah. Kepada Tuhan. Tuhan yang jadi raja sekalian raja di dunia. Bukan dialah Al-Malik. Dialah raja yang hakiki. Raja bagi segala raja di dunia ini. Tuhan yang jadi raja bagi sekalian raja. Hadiah semaya. Hadiah dengan takluk kepada hadiah. Lebih lagi orang yang hadiahkan semaya kepada Tuhan raja sekalian raja. Menghadiahkan dengan tidak sempurna sembahyang zahir. Dengan tidak sempurna, tidak secukup sembahyang zahir. Apa makna tidak sempurna? Jadi tidak cukup rukun syarat dan sunat. Buat gitu. Tidak sempurna, yakni tidak cukup rukun dan syarat dan sunat. Tidak cukup rukun dan syarat dan sunat. Hadiah semaya ke Tuhan. Rukun tak cukup. Apa? Kadang-kadang tu mak Nina tak ada. Cepat-cepat gitu kan. Cuba tengok. Saya nak buat contoh sikit. Saya tengok orang.
Lagi akan datang sebut juga. Dan dia akan datang sebut lagi kitab ni. Maksud kita semaya. Kadang-kadang kita. Bila kita rokok. Allahu Akbar. Kadang-kadang seorang ni. Dalam rokok ni. Yang mesti ada tumakninah. Tetap juga hening anggota. Tetap anggota. Khusyuk anggota dulu. Sekarang tenang. Subhanallah. Tak apa dah. Allahu Akbar. Tenang dulu. Ni kadang-kadang. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Apa ni kelakuan kita? Tu apa kelakuan kita? Masya Allah, sembahyang yang sebegitu rupa. Tidak cukup rukun syarat. Apa sembahyang kita begitu? Tu. Kadang-kadang kaki tangan sami Allah liman hamidah. Duk begitu. Tu. Apa nak kata rukun syarat? Apa nak kata? Rukun syarat kita macam-macam lah kelakuan. Allah, apatah lagi, lebih lagi orang yang menghadiahkan sembahyangnya kepada Tuhan. Raja sekalian raja. Hadiah dengan tidak sempurna, tidak cukup sembahyang zahir. Jadi tidak cukup rukun syarat sunat. Atau sempurna. Bila tak cukup hak zahir, hak dalam tak kena kecek dah lah. Kalau hak luar tak cukup, hak dalam tak kena duk gamuk mic. Tak kena gamuk mic dah. Masalah khusyuk tawaduk tu. Atau sempurna sembahyang zahir. Atau sempurna sembahyang zahir. Sempurna sembahyang yang luar. Atau ni atap kepada tidak sempurna. Atau dengan sempurna sembahyang yang zahir, yakni cukup rukun dan syarat. Cukup rukun syarat. Cukup rukun syarat. Syarat rukun cukup malah. Tetapi sembahyang batinnya nyonya orang tu. Tetapi sembahyang batin dia, sembahyang dalam dia, tetapi sembahyang batinnya, apa nak sembahyang batinnya? Yakni khusyuknya dan tawaduknya. Tu maksud. Tetapi sembahyang batinnya, yakni khusyuknya dan tawaduknya, tidak sempurna, tidak ada, tidak cukup. Tu pula. Tak ada pula. Sembahyang luar cukup malah, tapi dalam duk melayang-layang. Hati melayang-layang ke situ ke sini. Tu. Kalau ingat ke perempuan pun ingat ke perempuan. Ingat muka perempuan mari dah. Hatiku melayang-layang, wajahmu terbayang-bayang. Kalau ingat kepada duit pula, hatiku melayang-layang, duit ringgit, duit bat terbayang-bayang. Kalau yang pera lemu, pera kambing, hatiku melayang-layang, lemu kambing terbayang-bayang. Begitulah keadaan kita. Keadaan kita. Dalam semaya kita. Maka, Musa ni kata, apatah lagi, lebih lagi lah orang yang menghadiahkan sembahyangnya kepada Tuhan Raja sekalian Raja. Dengan tidak sempurna sembahyang zahir atau sempurna sembahyang zahir, tetapi sembahyang batinnya tidak sempurna. Maka ini kesimpulan bagi lebih-lebih lagi. Maka lebih lagi lah Tuhan membalas. Lebih lagi lah Tuhan akan membalas di atas mereka itu orang yang menghadiahkan sembahyang tadi itu. Lebih lagi Tuhan membalaskan. Membalas yakni pada hari kiamat lah maknanya. Yakni pada hari kiamat. Membalas di atas mereka itu. Sekurang-kurang balasan ni tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sekurang-kurang balasannya, tidak ada pahala bagi kita pada hari kiamat esok. Tu pun cukup dah untuk jadi sedih dan jadi balasan kita. Kalau tak dicampurkan kita ke dalam neraka sekalipun, dengan sebab sahnya kita sembahyang kita di zahir, sehingga luputlah
Gugurlah kefarduan atas diri kita dengan kita tunaikan subuh zuhud dengan cara sah. Sekalipun cukup dah untuk menjadi seksa kepada kita apabila dibuka akaun kita bagi Allah di hadapan akhirat esok. Tidak ada apa pertaruhan kita walaupun sedikit. Cukup hak tu je. Cukup hak tu je. Buka banci tu hari esok. Tak ada apa sekarang. Padan dengan tu je. Untuk menjadi balasan kepada kita. Itu dia. Maka lebih lagi lah Tuhan membalas di atas mereka itu. Mereka itu orang yang menghadiahkan itu. Apa makna membalas itu? Iaitu membalaskan di atas mereka tu apa? Mewajibkan, memastikan dan menyebabkan siksa pada hari kiamat. Dapat siksa. Tu dia. Tulis itu kepada siksa tu. Dan sekurang-kurang siksaan bagi mereka itu. Dan sekurang-kurang siksaan bagi mereka itu ialah ketiadaan dapat pahala yang menyebabkan dapat darajat yang tinggi dalam syurga. Tu sekurang-kurang siksa dah. Allahu Akbar. Kalau aku khusyuk sikit, tengok. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ahli syurga sendiri sesal lagi. Ahli syurga pun ada sesal. Walaupun dalam syurga dah mereka ada kesesalan. Sesal lagi ahli syurga. Sesal buku apa? Nabi SAW ada sebut dalam satu hadis. Nabi kata, apa dia dalam hadis saya tak ma tahassara ahlul jannati fil jannati, tidaklah berduka cita dan tidaklah menyesal oleh ahli syurga esok hari dalam syurga. Dalam syurga ni ahli syurga tak sesat dah. Tak sesat dah. Nabi kata tidak ada kesesalan oleh ahli syurga dalam syurga esok. Illa malaikat. Ada satu benda je mereka sesat. Apa? Illa ala sa'atin marra alaihim. Illa ala sa'atin marru alaiha fid dunya wa lam yazkuru ismallaha fiha. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, mereka tidak sesat gapo-gapo. Malaikat ada satu perkara je yang mereka sesat. Apa? Iaitu ada satu masa. Pada masa hidup dunia itu ada satu jam masalah. Ada saja yang mereka tidak dapat zikir Allah pada masa tu. Mereka tidak sempat untuk zikrullah dalam masa seja tu. Mereka tak ada. Ada seja. Seja tu tak berzikir kepada Allah Ta'ala. Dengan sebab tidak zikir itulah balasan di akhirat kurang. Darajat yang dapat kurang. Syurga pun duduk di bawah. Bukan syurga tinggi. Kalau dia pahala banyak lagi, boleh dia duduk syurga tinggi lagi. Kalau dia zikir dalam waktu jam tu, boleh jadi zikir dia tu menyebabkan dia tu dapat dalam syurga yang tinggi lagi. Tapi dengan sebab mereka tinggal zikrullah pada satu jam tu, mereka menyesalkan juga. Kerana dengan sebab ketinggalan itulah buat mereka itu dapat kekurangan di segi darajat mereka. Kurang darajat. Masya Allah. Tu pun rasa seksa dah. Sesal tu pun seksa dah. Rasa mari. Sesal tu pun seksa dah. Lalu itulah kalau kita pergi buka buk atau buka buku catatan kita pada hari kiamat nanti, tidak ada satu catatan pahala pun pada sembahyang yang dikerja oleh kita, dilaku oleh kita. Apa keadaan kita pada masa tu? Allah, seksanya hati. Tu pun cukup dah untuk jadi seksa. Apatah lagi kalau Allah Ta'ala nak seksakan lagi, itu semata-mata keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala beri pahala, itu dengan limpah kurniaan dia. Kalau dia nak seksa kita pun, itu semata-mata keadilan dia. Tu.
Maka takutlah mu, wahai orang yang beriman. Maka takutlah kamu, hendak takutlah kamu, wahai orang yang beriman. Takutlah kamu. Apa takut? Yani takut akan siksa itu. Takutlah kamu, yani takut akan siksa itu. Takut kemudian daripada matimu. Akhallu. Takutlah kamu akan siksa itu. Tu. Waktu kemudian daripada matimu. Nak kata lain sini. Maka takutlah kamu akan siksa. Tulis itu. Siksa kemudian daripada matimu itu. Lepas pada mati kamu tu, kamu kena takut. Ada ke warid-warid datang mari, semaya tu akan datang berupa lelaki mari duduk dengan kita dalam kubur. Ada tak tu? Maka ada satu warid kata, adalah seorang mari. Seorang ni yang berbau wangi sedap, jangok rupa dia. Orang yang berbau wangi, orang yang jangok cantik rupa dia, lagi berbau wangi. Mari duduk tepi kita, tidur tepi kita dalam kubur. Tiba-tiba ketika tu mayat akan berbicara kepada orang lelaki itu. Sianu, lelaki ni, siapa kamu ni yang sangat elok rupa lagi pula sangat berwangi ni? Siapa kamu ni? Lalu tu lelaki tu kata gana. Lelaki tu kata, aku ni sembahyang kamu ni. Kamu tak ingat Allah, buat macam tak kenal pula. Aku ni sembahyang kamu. Sembahyang kamu. Dan pada masa dunia hari itu, kamu sangat jagakan aku. Jaga waktuku, jaga keelokanku, jaga khusyuk tawadukku. Sehingga pada hari ini Allah Subhanahu Wa Taala suruh aku ni datang untuk jagamu pula. Allahu Akbar. Maka dalam kubur tu mayat akan berbicara dengan solat dia duduk dengan keadaan itu. Semaya akan mari untuk menegahkan dia, untuk menolongkan dia dalam siksa kubur juga. Ni. Ada satu orang lagi, datang seorang lelaki yang huduh. Rupa ni huduh. Tak boleh tengok, hitam, huduh. Lagi pula berbau busuk. Mari duduk tepi dia juga. Lalu tu, lelaki mayat ni kata, siapa kamu ni? Sangat busuk, sangat ni. Aku tak bisa tengok. Aku tak kenal. Maka lelaki tu kata, Allah, buat tak ingat, buat tak cek. Mung tu. Ni semaya mung lah ni. Pada masa dunia itu, mung tak jaga aku. Mung tidak khusyuk. Mung tidak tawaduk. Semaya buat gitu-gitu je. Rukun syarat pun kurang. Rukun syarat pun tinggal. Buat semaya dengan tidak cukup sempurna. Maka hari ini Allah Ta'ala hantar aku mari untuk menyiksakanmu, untuk mengusikkanmu. Tu usik tu pun satu siksa dah. Allah Ta'ala hantar aku mari untuk usikmu. Maka dia akan dapat siksa dan usikkan daripada semaya tu sampai kiamat. Duduklah keadaan itu. Allahu Akbar. Itu kita takut. Dengan sebab itulah Musa Rasul kita, maka takutlah mu kemudian daripada matimu. Sekadar tu dulu, insya-Allah kita akan sambungkan lagi pada muka 12. Bertuah kita Tuhan suruh sembahyang. Masya-Allah. Kita ni untung dah. Allah Ta'ala perintah salat ke atas kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat untung besar. Untung besar. Yang Allah Ta'ala perintah salat. Ini kelebihan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Umat akhir zaman yang sangat beruntung dengan salat 5 waktu ni. Kerana dalam salat itu beberapa perkara rahsia yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagikan kepada umat Muhammad ini melalui cara kita semaya. Lagi akan disebut oleh musannaf kita Syekh Al-Fatani juga, dan dikuat kesimpulan oleh Syekh Ni Abdullah kita Al-Jambui. InsyaAllah pada muka 12 lagi akan datang. Ada dalam tu macam-macam rahsia-rahsia yang Allah Ta'ala simpan dalam sembahyang khusus kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, bertuah kita Tuhan suruh sembahyang. Wallahu subhanahu wa ta'ala
a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'a'in la yustajab. Wa nas'aluka 'uluman nafi'ah wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.